نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وفقيه على المجاهدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat bertemu dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita, dapat bersama-sama pada malam ini untuk membacakan sepatah dua hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul. Wa ma siwa bainahuma, adapun perkara selain daripada Al-Quran dan hadis, sekiranya dia menepati ajaran Al-Quran dan hadis, barulah dianggap sebagai ilmu, walaupun yang mengeluarkannya adalah orang yang paling terbilang dan terhormat. Muslimin dan muslimat rahimakallah, insya-Allah pada malam ini kita akan bersama-sama mendengar sepatah dua hadis, dan saya akan bergantikan Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin, dan saya mengharapkan agar jemaah yang hadir untuk mendengar kuliah daripada Ustaz memaafkan saya atas menggantikan beliau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sekarang ini berada di dalam bulan, masih lagi dalam bulan Syawal, dan tak berapa lama lagi kita akan masuk ke bulan baru yang mana akan mendekati kepada Syahrul Hurum, hari-hari bulan-bulan haram. Apabila kita akan masuk bulan Zulhijjah dan Zulqa'dah, kita akan masuk bulan orang-orang menunaikan haji, dan kita akan berada di dalam bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di samping bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersempena dengan berbagai isu-isu semasa yang melanda umat Islam pada hari ini, isu derma, orang kaya dapat sedekah dan sebagainya dalam akaun bank, maka saya suka sekali membacakan sebuah hadis yang berpesan kepada kita supaya jagalah diri kita daripada melakukan perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dah ramal, Nabi dah sebut perkara-perkara yang akan menimpa kita semua daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Di antaranya Nabi sebut dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala berkenaan fitnah yang akan menimpa umat Islam seperti fitnah malam yang gelap. Apabila di dalam hadis yang banyak Nabi sebut, Nabi kata datangnya fitnah seperti malam yang gelap. Ketika itu tidak diketahui siapakah orang yang benar dan orang yang dusta. Maknanya nak sampai kepada akhir zaman ni dah merupakan satu cabaran yang besar bagi kita untuk mencari orang-orang yang boleh bercakap benar dan orang-orang yang jujur dan amanah. Sehingga kan dalam hadis yang lain diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki akan pergi ke pasar untuk mencari orang yang boleh berjual beli dengan dia dalam jual beli yang halal, namun dia tidak akan bertemu dengan seseorang pun. Ini antara hadis-hadis ramalan tentang akhir zaman. Begitu juga hadis masjid akan dimasuki oleh anjing. Akhir zaman Nabi sebut masjid akan dimasuki oleh anjing. Segala antaranya Masjid Nabawi. Apabila Madinah ditinggalkan, dibiarkan kosong, Madinah Al-Munawwarah sekarang kita tengok indah dan cantik Masjid Nabawi, orang buat pembinaan berjuta-juta, dia punya kompleks baru dan sebagainya. Diramalkan oleh Nabi SAW dalam hadis akhir zaman bahawa sesungguhnya Madinah akan ditinggalkan oleh manusia. Orang akan keluar dari Madinah, orang berhijrah keluar. Maka yang tinggal di Madinah adalah haiwan, binatang-binatang liar yang menghuni di dalam Madinah. Dan masjid-masjid yang didatangi oleh segala anjing dan sebagainya yang akan kencing dan berak di dalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita berhadapan dengan fitnah yang disebut oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zaman. Dalam riwayat ini disebut sayati 'alan nasi sanawat, akan datang kepada manusia satu zaman. Dalam riwayat ini disebut sayati 'alan nasus sanawat, sayati 'alan nasi sanawat, akan datang kepada manusia tahun-tahun. Sanawat ni tahun-tahun. Qad da'atu yusaddiqu fiha kadhib, yang mana pada waktu tersebut
qadda'atu yusaddiquha fiha al-kadhib, akan datang pada tahun-tahun yang penuh dusta. Sanawati qadda'at, mana tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddiqu fiha al-kadhib, orang-orang yang ada pada zaman tersebut akan membenarkan orang-orang yang bercakap bohong. Wa yakzibu fiha sadiq, dan orang-orang yang bercakap benar akan dituduh pendusta. Wa yu'taminu fiha qa'id, dan diberikan amanah kepada orang-orang yang khianat. Wa yuqawwanu fiha al-amin, dan dituduh pula orang-orang yang amanah sebagai khianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, maka kemudian pada zaman tersebut yang akan bercakap di hadapan manusia adalah para ruwaybidah. Qila wa ma ruwaybidah, maka sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah ruwaybidah? Qala rajulun tafi fi amrin 'ammah. Ruwaybidah adalah lelaki tafah, lelaki yang mentah, lelaki yang tidak ada pengalaman hidup, lelaki yang jahil dan bengak, tetapi bercakap dalam urusan orang ramai. Walaupun CGPA dia 3.6 atau 3.8. Ni Nabi dah sebut. Nabi kata akan tiba satu zaman, kata hadis daripada Abu Hurairah, atau nama sebenar dia Abdurrahman bin Sakh. Abdurrahman bin Sakh Ad-Dawsi, asal daripada Yaman. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami. Hadis ni tuan-tuan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Dan ada syawahid, ada syahid daripada hadis-hadis yang lain. Bahawa Nabi sebut akan datang kepada kita sanawatun qadda'ah, tahun-tahun yang penuh dusta. Yusaddiqu fiha al-kazib, orang-orang akan mempercayai orang pembohong. Hak cakap bohong ni orang percaya kat dia. Dia kata duit masuk dalam akaun dia 2.6 bilion, duit derma, percaya semua, derma. Sampaikan orang buat kaedah dalam internet. Depa kata kalau by hand rasuah, bank in derma. Tentu ni Nabi dah sebut ni akan datang satu zaman apabila orang akan percaya kepada pembohong-pembohong. Hak cakap bohong ni kita percaya. Sebab dia ada title, dia ada pangkat, dia ada menguasai media dan sebagainya, atau kerana dia berperwatakan ustaz, berperwatakan tok guru, pakai serban kopiah dan sebagainya. Wa yukadzibu fiha sadiq, dan akan orang ramai mendustakan orang-orang yang bercakap benar. Ni hak cakap benar ni didustakan, dibohong, tak dipercayai, dituduh sebagai pendusta. Hak dia cakap benar ni, dia cerita baca hadis Nabi, dia baca ayat-ayat Quran, dia baca riwayat-riwayat daripada salaf, orang tak nak dengar. Orang kata dia bukan tahu, orang tak nak dengar. Wa yu'taminu fiha qa'im, dan diberikan amanah kepimpinan kepada pengkhianat-pengkhianat. Hak dia pegang jawatan-jawatan pemimpin dan sebagainya, hak khianat, hak penipu, hak tidak amanah. Dan dituduh pula orang-orang yang amanah sebagai khianat. Yang dia ni amanah, tugas dia adalah menjaga keamanan, mencari menyiasat siapa yang rasuah dan sebagainya. Dia pula kena siasat, dia pula kena tangkap. Dia mempertahankan kebenaran, dia pula kena penjara. Dia pula dituduh sebagai khianat dan sebagainya. Wa yantiqu fiha ruwaybidah, dan akan bercakap di kalangan manusia pada hari tersebut adalah para ruwaybidah. Bercakap dalam televisyen, selebriti, pendakwa-pendakwa yang bercakap dalam kaca media, kaca TV dan sebagainya adalah ruwaybidah, iaitu orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak alim, yang tafah, rajulun yang tidak layak berbicara soal manusia, tapi mereka inilah yang diminta pandangan bercakap tentang masalah manusia. Jadi bila tanya dia, orang kritik sistem pendidikan, kata sistem pendidikan di negara kita ni bermasalah, pelajar-pelajar dibebani dengan silibus yang bukan-bukan. Kalau tak suka mengaji dalam negara ni, pergi mengaji kat luar negara. Orang macam ni bagi pandangan. Orang komplain dekat dia, harga makanan mahal, harga sayur mahal. Kalau harga sayur mahal, harga makanan mahal, jangan makan kat luar, masak sendiri. Nasi goreng GST dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini zaman ni dah muncul. Nabi dah sebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Maka sebab itu kita sungguh-sungguh berpesan kepada diri kita untuk menetapi diri di atas kebenaran. Dan sebelum saya membacakan hadis-hadis yang lain,
Suka sekali saya sebut pada diri saya dan ini tuan-tuan. Lebih baik kita ini, walaupun orang tak suka kat kita, tak apa daripada Allah benci kepada kita. Saya selalu berpesan kepada diri saya dalam mana-mana tempat saya pergi berceramah. Kadang-kadang tuan-tuan, sebagai seorang penceramah, bukan tak ada banyak benda dalam kepala nak cerita, banyak tuan-tuan. Tapi kadang-kadang bila duduk depan mikrofon, ada pula orang main rakam. Tak tahulah dia nak hantar ke SPRM ke mana. Bila ada orang main rakam dan sebagainya, ada orang melihat kita berceramah, kita rasa berhati-hati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab lebih baik orang mengatakan ceramah kita tak sedap, ceramah kita tak menarik, daripada kita bercakap sesuatu bukan berdasarkan ilmu yang dimurkai oleh Allah dan Rasul. Sebab Nabi bagi jaminan. Nabi kata, man kazzaba alayya anni muta'amidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya daripada api neraka. Kadang-kadang bukan tak ada banyak benda nak cerita, nak kongsi. Nak baca cerita kisah tu, kisah ni. Banyak tuan-tuan. Tapi bila kita nak bercakap tu, kena tengok dulu. Kadang-kadang nak keluar daripada mulut ni, nak cerita lah, nak bagi orang tertarik. Bila tengok ada orang dah buka handphone, ada orang dah bersandar, ada orang mula nak bersembang, kita kena tarik perhatian orang nak bagi dengar, tak sekirah. Tapi bila nak bercerita tu, dia fikir, cerita ni sahih tak? Apa takrij imam? Tak ada hadis ni. Apa riwayat cerita ni? Cerita ni sahih tak? Ulama membolehkan tak kisah ni diriwayatkan dalam masjid dan sebagainya? Ada banyak isu tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati dengan amanah ilmu. Maka muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, maka sebab tu saya ingin berkongsi dengan jemaah masjid pada hari ini satu buku yang menarik. Ini bukan buku saya. Satu buku yang bertajuk Kisah-Kisah Lemah yang sewajarnya dilihat semula oleh para penceramah. Satu buku yang menarik yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari. Ini orang Azhar. Dr. Wahaizan bin Baru, Dr. Ustaz Abdul Wahid bin Saleh Al-Marbawi. Ini orang Perak, orang Merbau. PhD Bahasa Arab, PhD Hadis. Buku ni terjemahan daripada pelbagai kitab-kitab Arab yang disusun semula, diolah untuk bacaan orang ramai dalam menilai kisah-kisah yang palsu yang berlega dalam masyarakat, yang masyhur disampaikan oleh penceramah dan ustaz-ustaz dalam masjid. Bagus tuan-tuan buku ni, dan ini saya hadiahkan kepada pihak masjid. Buku ni tuan-tuan boleh letak dalam masjid ni. Bila ustaz main ceramah, kita semak ustaz ceramah. Ustaz ceramah ni kisah ni dalam buku ni tak sahih ni, tanya ustaz. Buat soalan kuis dekat dia. Banyak kisah-kisah yang kita dah ingat sahih tapi tak sahih. Antaranya yang saya boleh baca sikitlah dekat tuan-tuan sebelum kita baca hadis. Kisah-kisah yang kita selalu baca dalam riwayat-riwayat. Kisah konon-kononnya Umar pernah menyebat anak dia. Kan masyhur kan kisah. Sayyidina Umar pernah sebat anak dia. Konon-kononnya anak dia pernah minum arak. Sayyidina Umar sebat anak dia. Kisah tu tak sahih. Kisah konon-kononnya ketika mana Nabi menunaikan hijrah, ketika Nabi berhijrah dan Nabi berlindung di Gua Sur, musyrikin mencari Nabi SAW, maka Allah menyuruh supaya labah-labah dan 2 ekor burung merpati menutupi Gua Sur tempat Nabi berlindung. Kisah itu pun tidak sahih. Begitu juga kisah tentang Alqamah yang tidak boleh mengucap. Seorang sahabat Nabi konon-kononnya bernama Alqamah, yang ketika mana dia nak mati, dia tak boleh mengucap sebab dia terhaka dengan mak dia. Lalu Nabi pun suruh para sahabat kumpulkan kayu api nak bakar dia. Jadi mak dia tanya, apa siapa nak bakar Alqamah? Nabi kata, dah dia tak boleh mengucap, engkau tak nak maafkan dia bukan Islam, kita bakarlah mayat dia. Maka akhirnya mak dia pun sedih, mak dia maafkan dia, maka dia boleh mengucap dan dia mati. Itu kisah Alqamah. Kisah itu pun tidak sahih. Tuan-tuan boleh bacalah pendetailan dalam buku ni. Banyaklah kisah-kisah yang tak sahih yang tersebar dalam masyarakat. Kisah Sayyidina Umar menanam anak perempuan yang hidup-hidup. Kisah itu pun tidak sahih. Kisah bagaimana kisah tentang Iblis pernah bertemu dengan Nabi SAW dan berdialog dengan Nabi. Kisah itu pun tidak sahih. Kisah bagaimana Nabi pernah bertemu dengan pelbagai kejadian ketika Isra' dan Mi'raj, dan banyak kisah-kisah tersebut tidak sahih. Kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Hatib yang tidak membayar zakat. Kisah Bilal bin Rabah, dia tidak boleh nak azan. Ketika Nabi wafat, dia pun pergi berhijrah ke Syam. Lepas tu dia balik ke Madinah dan dia minta untuk azan, dan dia nak azan, dia tak boleh nak azan. Bila dia azan, dia baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai ke ayat tu dia tak boleh nak azan sebab cinta kat Nabi. Kisah tu pun tidak sahih. Dan banyak lagi lah kisah Nabi Allah Daud, kisah Abu Lahab, kisah Abu Darda dengan zikir dia, kisah
apa nama, banyaklah kisah-kisah ni. Kita bacalah Hindun makan hati Hamzah. Hindun binti Utbah diriwayatkan dalam perang Uhud bila mana Washi melemparkan tombak membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah mati. Bila Hamzah mati, maka Hindun datang, Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan. Dia pergi potong, belah dada Hamzah dan ambil jantung Hamzah dan dia makan jantung Hamzah. Kisah itu tidak sahih. Hindun binti Utbah. Dan diriwayatkan bahawa konon-kononnya Hindun yang mengupah Washi supaya membunuh Hamzah. Kisah itu pun tidak sahih. Sebab Hindun bukanlah tuan kepada Hamzah. Hindun bukanlah tuan kepada Wahsy. Tuan kepada Wahsy adalah Umayyah bin Khalaf, orang lain. Begitu pula kisah Rasulullah berhijrah ketika waktu malam, kisah Umar pernah dileteri oleh isteri dia. Ini pun penceramah selalu sebut juga. Kan selalu ada riwayat yang masyhur kita duk sebut penceramah dalam televisyen, dalam radio. Depa kata suami-suami ni kena ada dengar isteri beletir. Jangan marah kalau isteri suka beletir, itu tanda sayang. Jadi bila seorang sahabat Nabi atau seorang lelaki pada zaman Sayyidina Umar, dia ingin mengadu kepada Umar bahawa isteri dia kuat beletir kepada dia. Bila dia pergi ke rumah Sayyidina Umar tengah dileteri oleh isteri dia. Isteri Sayyidina Umar pun tengah duk beletir kat Sayyidina Umar. Maka dia pun tak jadilah nak mengadu. Umar pun 2 kali 5 orang dia. So dia pun balik, tapi dalam perjalanan nak balik Umar nampak dia, Umar panggil dia. Kisah itu pun tidak sahih. Tidak sahih bahawa Umar pernah dileteri oleh isteri dia. Kisah itu tak sahih. Yang sahih, Umar beletir dengan isteri dia. Itu sahih. Umar meleteri isteri dia, itu sahih dalam hadis Bukhari. Umar ni tuan-tuan satu orang lelaki yang cukup ditakuti oleh orang perempuan. Sayyidina Umar ni orang perempuan cukup takut ke dia. So tak mungkin isteri dia boleh pergi letir dengan dia. Ada bukti daripada hadis Al-Bukhari. Suatu hari Sayyidina Umar balik daripada masjid, maka di rumah dia bertemu dengan isteri dia, dan ketika itu isteri dia menolak permintaan dia. Adalah dia minta satu benda dari isteri dia tolak permintaan dia dan meninggikan suara dengan dia. Maka Umar bertanya kepada isteri dia, "Kenapa engkau begitu berani pada hari ini meninggikan suara dengan aku dan menolak permintaanku?" Ini adalah hadis sahih Al-Bukhari. Maka isteri dia jawab, dia kata, "Masakan aku tak boleh. Masakan aku tak boleh buat macam ni? Sedangkan isteri Nabi pun meninggikan suara di hadapan Nabi dan menolak permintaan Nabi, melawan Nabi." Maka apabila Umar mendengar hal demikian, Umar kata, "Rugilah mana-mana perempuan yang melakukan hal demikian terhadap Nabi SAW." Maka Umar memarahi isteri dia. Kemudian Umar pergi menampar Hafsah. Dalam riwayat dia pergi cari Hafsah, isteri Nabi SAW yang merupakan anak perempuan dia tampar Hafsah. Dia marah Hafsah. Jadi tak betul Umar dileteri oleh isteri dia. Isteri kena meletir dengan Umar, itu sahih. Itu adalah hadis Al-Bukhari. So ini kisah tuan-tuan yang tuan-tuan boleh baca. Begitu juga kisah Khadijah berkahwin dengan Nabi SAW ketika berusia 40 tahun. Kisah itu tak sahih. Banyak masyhur di kalangan kita, Khadijah ni dia kahwin dengan Nabi ketika usia dia 40 tahun, Nabi 20 tahun. Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Riwayat itu pun tidak sahih. Seperti yang disebut oleh Imam Baihaqi. Seperti yang disebut Imam Baihaqi, Imam Ibn Katsir dalam Imam Ibn Baihaqi dalam kitab dalam Sunan Kubra, manakala Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebut bahawa berdasarkan perkiraan ahli tarikh, ahli sejarah, bahawa sesungguhnya umur Nabi SAW ketika berkahwin disepakati 25 tahun, manakala umur Aisyah, lingkungan umur Aisyah adalah sekitar 25 tahun ke 30 tahun. Tak jauh beza dengan Nabi SAW. Bukanlah yang mengatakan perbezaan itu begitu ketara sampai Nabi 25, Khadijah 40, itu tidak sahih. Tuan-tuan boleh bacalah buku ni, dia banyaklah manfaat-manfaat yang ada di dalamnya yang menceritakan tentang kisah-kisah yang tidak sahih, penerangan para ulama, perbahasan dia, sanad kisah tersebut, takrish para ulama, tahqiq dan sebagainya. Allah Ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, buku ni ada jual dekat kedai buku agama, tuan-tuan boleh pergi tengok. Jadi kita balik kepada hadis Nabi SAW, maka kita hendaklah beringat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sudah wafat. Kita nak mempertahankan Nabi SAW, Nabi dah wafat. Hanya tinggal kepada kita untuk mempertahankan sunnah Nabi SAW dan hadis-hadis baginda. Yang tu yang kita boleh pertahankan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mempertahankan sunnah Nabi SAW, mereka itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di hari akhirat. Kita tengok dalam sejarah tuan-tuan.
Hadirin dan hadirat, kalau kita buka dalam kitab tarikh, dalam kitab Siyar A'lamun Nubala oleh Imam Az-Zahabi, kisah kitab tentang tokoh-tokoh bangsawan dalam sejarah Islam, kita akan tengok bahawa orang-orang yang hebat adalah mereka yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup mereka. Kita lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bagaimana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau seorang imam yang berpegang teguh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membela hadis Nabi, membela kesucian ilmu, walaupun pemerintah Bukhara panggil Imam Al-Bukhari datang mengajar ke istana dia. Pemerintah Bukhara panggil Imam Al-Bukhari datang mengajar ke istana dia, Imam Al-Bukhari menolak. Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa sesungguhnya ilmu tidak mendatangi. Dan ilmu sama sekali, ilmu tidak akan pergi ke pintu-pintu pemerintah. Imam Bukhari kata, kalaulah Amir itu maknanya pemerintah, ingin mempelajari ilmu daripada hadis Nabi SAW, maka hendaklah Amir datang ke masjid tempat aku mengajar untuk mendengar daripada Nabi SAW. Ini Imam Al-Bukhari, ketegasan dia dalam memelihara ilmu. Maka akibatnya Imam Al-Bukhari dibenci oleh pemerintah ketika itu dan dia dibuang negeri. Apatah pula berlaku persisihan di antara Imam Al-Bukhari dengan guru dia, Muhammad Az-Zuhli. Apabila Imam Az-Zuhli disebabkan cemburu kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang memiliki ramai murid dan ramai orang mendengar hadis daripada Imam Al-Bukhari, maka Imam Muhammad Zuhli menuduh Imam Al-Bukhari sebagai orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Imam Al-Bukhari bukan orang Mu'tazilah, tetapi orang tuduh dia dengan tuduhan Mu'tazilah. Orang tuduh dia bahawa dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Buruklah orang yang menuduh dan memfitnah Imam Al-Bukhari sehingga dia dibuang negeri dan dia mati dalam buangan. Begitu juga Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, murid kepada Imam Al-Bukhari, yang turut diuji seperti mana fitnah yang menimpa guru dia. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam yang memelihara hadis-hadis Nabi SAW dan mengarang kitab Musnad Ahmad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada satu hadis pun yang berada dalam musnad ini yang aku tidak amal, melainkan semuanya aku telah amalkan, walaupun hadis berkenaan dengan bekam. Apabila aku berbekam seperti mana Nabi SAW berbekam, dan aku membayar upah kepada tukang bekam seperti mana Nabi SAW membayar upah kepada tukang bekam. Mananya Imam Ahmad bin Hanbal seorang yang menegakkan sunnah, membela sunnah Nabi, yang disebut sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Ketika itu pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim, satu khalifah yang zalim, yang kejam, yang memperjuangkan akidah Mu'tazilah, akidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad mempertahankan akidah ahli sunnah dengan mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Imam Ahmad disebat dan difitnah dan dituduh dengan pelbagai tuduhan, dan orang yang bertanggungjawab menuduh Imam Ahmad bukan orang biasa, seorang yang dipanggil Qadi Qudah. Siapa dia Qadi Qudah ni? Mana Qadi Qudah ni dipanggil Qadi segala Qadi, ketua kepada segala Qadi, iaitu ibaratnya Grand Mufti. Grand Mufti lah pada hari ini, maknanya ketua mufti kepada kerajaan Abbasiyah waktu itu, yang bernama Ahmad bin Abi Du'ad. Ni ulama yang memfitnah Imam Ahmad ni, Ahmad bin Abi Du'ad, Qadi Qudah. Begitu juga tokoh-tokoh yang memfitnah Imam Ahmad, nama dia Al-Harith bin Asad Al-Muhasabi, Bishar bin Ghiyas Al-Marisi. Ini nama-nama orang yang memfitnah Imam Ahmad, yang memfitnah tokoh-tokoh sunnah pada zaman Imam Ahmad, sehingga kan ramai orang dipenjara dan dibunuh, termasuk Imam Ahmad bin Nasir. Imam Ahmad bin Nasir. Siapa dia Imam Ahmad bin Nasir? Kepala dia dipancung oleh khalifah kerana mempertahankan akidah bahawa Al-Quran itu kalam Allah. Dan ketika mana kepala dia dipancung, tergolek-golek kepala dia, orang mendengar daripada mulut kepala yang dipancung itu membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kepala dah terputih tapi masih boleh bercakap, mengeluarkan suara dan didengar oleh semua orang yang lain. Kisah ini masyhur dalam Siyar A'lamun Nubala. Karamah yang Allah bagi kepada orang yang memperjuangkan sunnah.
Dan bukan ini saja kisah tuan-tuan, banyak lagi kisah-kisah yang masyhur dalam kitab-kitab hadis. Antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim bahawa sesungguhnya pada zaman mereka ada seorang lelaki yang berfaham dengan faham Mu'tazilah. Apa dia Mu'tazilah ni tuan-tuan? Mereka i'tizal, mereka keluar daripada ajaran ahli sunnah. Mereka berpegang kepada logik akal dan menolak wahyu dan menolak hadis yang sahih. Mu'tazilah lah tu. Mereka ni apabila mendengar hadis-hadis Nabi SAW, mereka akan perli hadis Nabi. Perli hadis Nabi. Antaranya satu hari diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim, ada seorang lelaki yang dibacakan kepada dia hadis Nabi tentang sesungguhnya malaikat akan melebarkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Lalu apabila ada orang mendatangi masjid-masjid mengikuti kuliah-kuliah ilmu, maka berkatalah orang Mu'tazilah ni, tengok, mereka ni semua nak pergi masjid, nak pergi bernaung di bawah sayap malaikat. Tak, berhati-hati, jangan jalan laju-laju sangat, nanti terpijak sayap malaikat. Dia buat lawak, dia buat lawak. Disebabkan kata-kata tersebut, serta-merta orang itu jatuh, terjelupuk dan kakinya menjadi lumpuh. Dan disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kisah yang sama berlaku pada zaman dia, orang-orang yang mencela dan menghina hadis-hadis Nabi SAW, Allah balas dengan balasan di dunia, belum lagi di akhirat. Di akhirat lebih besar menunggu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahkan berlaku pada zaman kita sekarang. Tak berapa lama dahulu ada satu orang tokoh, saya baru sebut pada saudara kita Luqman tadi, saya sekarang ni sedang menulis satu kitab, menterjemahkan sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syakir. Kitab Arab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syakir yang bertajuk Al-Wasaya Al-Aba' Lil-Abna', wasiat bapa-bapa kepada anak-anak. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syakir, bapa kepada Syekh Ahmad Syakir, salah seorang muhaddis masyhur orang Mesir yang menterjemah yang mentahqiq kitab Musnad Ahmad. Syekh Ahmad Syakir ni muhaddis. Manakala abang dia Mahmud Syakir, salah seorang tokoh bahasa Arab, salah seorang sastrawan Arab yang masyhur. Mereka berdua ni, Mahmud Syakir dan Ahmad Syakir, adalah anak kepada Syekh Muhammad Syakir, salah seorang ulama Iskandariah dan salah seorang di antara ulama besar Al-Azhar. Ada satu kisah yang menarik yang tuan-tuan boleh baca dalam internet, tuan-tuan boleh baca dalam majalah ataupun dalam ensiklopedia tentang biografi Syekh Muhammad Syakir, salah seorang ulama hadis dan ulama Al-Azhar yang masyhur ketika zaman Raja Fuad, King Fuad. Ketika zaman Raja Fuad ni, Raja Fuad ni Raja Mesir yang tak bagus lah. Mesir ni dia banyak raja, antaranya Raja Fuad ni raja yang tak bagus. Pada zaman Raja Fuad ni adalah ketika mana zaman Raja Fuad, Raja Mesir ni zaman sebelum revolusi Mesir, sebelum naiknya sebelum naiknya Jamal Abdul Nasir. Zaman sebelum Jamal Abdul Nasir, sebelum zaman Raja Farouk ni, Raja Fuad, zaman sebelum tu lagi. Raja Fuad ni, dia Raja Mesir, dia ingin memodernkan negara dia. Dia ingin memodernkan negara dia. Antara yang dia buat ialah dengan mengirimkan tokoh-tokoh cendekiawan muda mereka di negara Mesir mengaji di Eropah. Antaranya dia menghantar seorang lelaki buta tetapi cemerlang akademik dia yang bernama Dr. Taha Hussein. Dr. Taha Hussein ni rujukan orientalis. Dia ni orang liberal. Kebanyakan tokoh-tokoh liberal di negara kita hari ini banyak rujuk daripada Dr. Taha Hussein. Dr. Taha Hussein ni lah orang yang mempertikaikan soal aurat, perempuan tak perlu pakai tudung, hukum hudud bukan hukum Allah dan sebagainya. Banyaklah lagi riwayat-riwayat karangan-karangan Taha Hussein yang tidak bagus. Jadi Taha Hussein ni adalah anak didik Raja Fuad. Raja Fuad menghantar dia pergi mengaji di Perancis, di Universiti Sorbonne. Universiti Sorbonne. Betul tak sebut Sorbonne? Saya pun tak pandai. Universiti Sorbonne, betul Universiti Sorbonne University. Raja Fuad hantar dia pergi mengaji sana. Dia ni buta, Taha Hussein ni. Jadi ketika itu Raja Fuad ni bila hari Jumaat dia pergi solat masjid, dia pergi solat Jumaat di Masjid Abidin, Masjid Al-Abidin. Masjid Al-Abidin ni duduk dekat dengan istana Mesir. Jadi Raja Fuad ni dia pergi solat Jumaat di Masjid Al-Abidin, dan di situ ada seorang khatib pembaca khutbah yang bernama Syekh Muhammad Al-Mahdi. Dia ni tuan-tuan satu orang yang cukup pandai berceramah. Tokoh penceramah nombor 1 Mesir di zaman.
Kalau kita ni ibaratnya penceramah popular di negara kita lah. Macam ustaz-ustaz selebriti kita lah yang masuk televisyen. Dia ni memang popular. Semua orang Mesir suka dekat dia. Kalah dengan Amru Khalid dan sebagainya. Memang dia ni satu orang yang hebat dalam berceramah. Tokoh ulama Mesir lah. Dia jadi khatib dalam masjid-masjid. Nama dia Syekh Muhammad Al-Mahdi. Memang pandai bersyair, pandai berceramah. Tertarik orang ramai mendengar kuliah dia. Dijadikan cerita dia ketika mana Raja Fuad datang ke Masjid Al-Abidin untuk mendengar khutbah Jumaat, maka dia nak bodek Raja Fuad. Biasalah tuan-tuan, raja main solat Jumaat, kita pula baca khutbah, mestilah kita nak bodek raja. Kalau biasa hari biasa baca doa pendek, bila raja ada bacalah doa panjang sikit, pujilah lebih sikit. Macam kita sekarang lah. Dah SPRM kata duit 2.6 bilion memang masuk dalam akaun. Dia kata tak masuk dalam akaun. Itu semua tomahan, fitnah. Bila dah mengaku kata masuk dalam akaun, dah itu memang derma. Dia jawab pula, itu bukan satu kesalahan masuk duit dalam akaun. Dia nak bela, bukan main lagi nak bela kan. Jadi tukang bodek ni tuan-tuan, dulu pun ada, sekarang pun ada. Jenis-jenis perangai tukang bodek. Jadi berbalik kepada kisah Raja Fuad tadi, Raja Fuad masuk dalam Masjid Al-Abidin. Dalam Masjid Al-Abidin tu dia pun nak solat Jumaat. Maka khatib hari Jumaat tersebut iaitu Syekh Muhammad Al-Mahdi, dia membacakan satu ayat Al-Quran. Dia mengatakan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak lebih baik daripada Raja Fuad. Jahat dah tuan-tuan. Dia keluarkan satu kenyataan, dia kata Raja Fuad ni lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Dia baca satu ayat Al-Quran. Dia kata dalam Al-Quran Allah sebut abasa wa tawalla. Sesungguhnya Muhammad itu bermuka masam dan berpaling ketika mana ada seorang lelaki buta, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang lelaki buta yang datang kepada Nabi SAW. Nabi berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum kerana ketika itu Nabi tengah sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar musyrikin. Nabi berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Allah tegur Nabi Muhammad SAW kerana bermuka masam dan berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum, seorang lelaki buta. Kata Syekh Muhammad Al-Mahdi, Raja Fuad apabila didatangi oleh Taha Hussein, seorang lelaki buta, Raja Fuad tidak berpaling dan tidak bermuka masam. Amboi, nak bodek tuan-tuan, nak bodek ni. Dia baca ayat Quran yang dia buat sendiri. Ma abasa wala tawalla lamma ja'ahu al-a'ma. Dan tidaklah Raja Fuad ini ma abasa, dia tidak bermuka masam, wala tawalla, dan dia tidak berpaling, in ja'ahu al-a'ma, ketika mana datangnya lelaki buta Taha Hussein ni kepada dia. Bahkan Raja Fuad memberikan beasiswa kepada Taha Hussein, menghantar dia pergi mengaji di Paris, di Perancis, di Universiti Sorbonne. Raja Fuad ni adalah seorang raja yang bagus dan dermawan. Nak tunjuk kata bodek nak tunjuk kata dia lagi bagus daripada Nabi Muhammad tu. Nabi Muhammad datang, Abdullah bin Maktum dekat dia, Nabi Muhammad berpaling. Tetapi Raja Fuad bila datang Taha Hussein, seorang lelaki buta, Raja Fuad bagi beasiswa dekat Taha Hussein, hantar dia pergi mengaji di Paris. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam masjid tersebut ada Syekh Muhammad Syakir. Ada sekali dalam majlis, dalam khutbah Jumaat itu ada Syekh Muhammad Syakir. Apa yang dibuat oleh Syekh Muhammad Syakir? Maka Syekh Muhammad Syakir ketika itu juga bangkit dalam khutbah Jumaat. Dan berseru kepada orang ramai supaya salat balik. Ketika itu ada Syekh Muhammad Syakir dalam khutbah Jumaat. Maka selesai khutbah Jumaat, mereka pun mendirikan salat Jumaat 2 rakaat. Selepas selesai mendirikan salat 2 rakaat, salat fardu Jumaat 2 rakaat, maka bangkitlah Syekh Muhammad Syakir. Dia tunggu lepas selesai solat. Dia bangkit. Lalu berkata Syekh Muhammad Syakir, wahai sekalian jemaah, marilah kita menunaikan salat fardu zuhur 4 rakaat. Kerana sesungguhnya Jumaat kita tidak sah. Khatib yang membacakan khutbah Jumaat tadi adalah kafir. Kerana menghina Nabi SAW, kerana memperendah-rendahkan Nabi Muhammad SAW. Khutbah Jumaat tidak sah. Bila khutbah Jumaat tidak sah,
solat fardu Jumaat juga tidak sah. Wajib diulang semula dan hendaklah kita mendirikan solat fardu zuhur. Kenapa dia tak bangkit awal-awal tadi? Sebab kalau dia bangkit awal-awal tadi, orang akan suruh dia duduk. Khutbah tengah berlangsung. Dia tunggu bagi habis solat, bagi habis khutbah, maka dia bangkit, dia suruh orang ramai solat dengan dia. Siapa yang nak solat balik dengan dia. Maka orang ramai ketika itu berpecah dua. Sebahagian duduk di masjid, solat balik zuhur dengan Syekh Muhammad Syakir. Sebahagian lagi ikut Raja Farouk dan ikut Taha Hussein dan ikut Syekh Muhammad Al-Mahdi balik keluar daripada masjid. Kejadian itu menimbulkan persisihan di kalangan rakyat Mesir. Jadi bergaduh. Masuk dalam surah khabar. Bergaduh sebab Syekh Muhammad Syakir mengkafirkan seorang Muslim. Mengkafirkan seorang khatib dan penceramah terkenal Mesir, iaitu Syekh Muhammad Al-Mahdi. Tapi Syekh Muhammad Syakir tegas dengan pendirian dia, Muhammad Al-Mahdi kafir selagi dia belum bertaubat, kerana telah menghina Nabi SAW, mengatakan Raja Fuad lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu berlaku perdebatan, perbahasan. Maka menariknya Syekh Muhammad Syakir, dia tak percaya kepada ulama-ulama Al-Azhar yang ada waktu itu, ulama Mesir yang ada waktu itu. Sebaliknya dia menulis surat kepada semua orientalis, al-mustasyrikun, orang orientalis yang berada di Perancis, UK dan sebagainya, untuk meminta pendapat mereka. Adakah ucapan yang dibuat oleh Muhammad Al-Mahdi ini merupakan insultation, merupakan penghinaan kepada Prophet Muhammad SAW? Dan semua orang-orang mustasyrikun, orang-orang orientalis yang mendapat surat tentang masalah ini memberi jawapan, respon kepada Syekh Muhammad Syakir bahawa tindakan Muhammad Al-Mahdi ini benar-benar menghina Nabi SAW. Maka orang tanya Muhammad Syakir, temu ramah dalam wartawan, temu ramah dia dalam surat khabar Mesir. Kenapa dia tak minta pendapat ulama Al-Azhar? Kenapa tak tanya ulama-ulama Mesir yang lain, minta pendapat mereka? Maka dia jawab, aku tahu mereka semua ni kena beli. Ulama-ulama yang ada ni semua kena beli dengan sopan, dengan Raja Fuad. Sepakat nanti semua duk bela Raja Fuad. Jadi nak bagi dapatkan kepercayaan, aku tanya orang kafir. Aku tanya orang-orang kafir tetapi yang pakar dalam bahasa Arab. Orang-orang orientalis yang dihormati di seluruh dunia, yang dihormati oleh Raja Fuad sendiri. Membuktikan bahawa semua orang walaupun tak beriman mengaku bahawa perbuatan ini adalah celaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berakhirlah kisah tersebut, maka mulialah nama Muhammad Syakir dan menjadi rujukan orang ramai umat Islam di Mesir dan diangkat sebagai ulama besar di Masjid Al-Azhar dan menjadi penceramah di Masjid Al-Azhar. Manakala Syekh Muhammad Al-Mahdi kemudian hilang pengaruh dia di kalangan orang ramai, dan kata Syekh Ahmad Syakir, anak kepada Muhammad Syakir, di akhir hayat Syekh Muhammad Al-Mahdi, dia menjadi orang tua yang ditolak oleh orang ramai. Dan dia duduk di masjid-masjid, di tepi-tepi masjid, berada berhampiran dengan tempat-tempat kasut, orang meletakkan kasut di dalam masjid. Dekat-dekat akhir hayat dia duduk dekat tempat kasut. Di Mesir, kalau tuan-tuan pergi tempat rak kasut tu, ada orang duduk lepak dekat situ. Di situlah tempat duduk dia. Dia duduk, dia lepak di tempat-tempat orang susun kasut di masjid-masjid. Orang tak mempedulikan dia. Dan nilai dia adalah seperti kasut-kasut yang orang susun di masjid. Di akhir hayat dia, orang mencela dia dan menghina dia. Inilah akibat orang yang menghina sunnah Nabi SAW. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Maka sebab itu tuan-tuan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, perbezaan kami dengan orang yang menentang sunnah Nabi adalah pada hari kematian. Tengoklah pada hari kematian, orang yang mengikut sunnah Nabi dan orang yang menentang sunnah Nabi, perbezaan mereka dan kami, kemenangannya adalah pada hari kematian. Orang yang mengikut sunnah Nabi, kematian mereka akan menjadi mulia. Allah akan angkat mereka, status mereka. Manakala orang yang menentang sunnah Nabi SAW, menghina Nabi, mencela Nabi dan hidupnya menentang ajaran Nabi SAW, kematian adalah kematian yang asap, kematian yang buruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, sebelum kita menunaikan salat fardu isyak berjamaah, saya suka sekali berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan, Nabi SAW dah wafat. Kita tak boleh nak mempertahankan Nabi. Nak pertahankan macam mana Nabi dah wafat? Kita tak boleh nak sokong Nabi. Nabi pun dah mati. Sahabat Nabi pun dah tak ada. Keturunan Nabi yang ada pada hari ini, kita tak tahu yang mana sahih, yang mana tak sahih. The only
the only perkara yang kita boleh pegang sungguh-sungguh pertahankan adalah hadis-hadis Nabi SAW dan sunnah-sunnah baginda. Maka belalah hadis-hadis Nabi dengan cara sekiranya kita dengar mana-mana penceramah ustaz-ustaz ataupun sesiapa saja yang membaca hadis Nabi, kita tolong semak, kita tolong hati-hati dan tolong dengar sebelum kita amal. Kita tasbih dulu, kita semak dulu, tahqiq dulu, adakah ia benar daripada Nabi Muhammad SAW. Baru ni ada orang mesej saya. Ada orang kata depa jual temikai. Tiba-tiba bila dia jual temikai, dia berbuat hadis. Sesungguhnya sunnah makan temikai. Orang tanya saya, betul ke ustaz Nabi suka makan temikai? Saya kata, sejak bila temikai banyak kata haram? Tapi memang pernah Nabi makan temikai. Ada hadis Nabi pernah makan temikai. Tetapi bukan itu galakkan makan temikai. Macam Nabi pernah makan labu, tapi Nabi tak suruh makan labu. Hadis fadilat makan labu tidak sahih. Dan fadilat makan buah-buahan pun tidak sahih. Yang sahih makan kurma, itu sahih. Yang lain tidak sahih. So banyak benar orang suka menyandarkan kepada Nabi Muhammad sesuka hati dengan sandaran yang salah. Maka sebab itu, apabila kita tanya diri kita sendiri, bagaimana kita nak mengetahui kita berada di pihak yang benar ataupun pihak yang salah? Maka ada sebuah hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Siapa dia Muawiyah? Muawiyah sahabat Nabi. Kata Imam Ahmad, Abu Bakar Al-Muzani, Abu Bakar Al-Muruzi pernah tanya kepada Imam Ahmad. Kata Abu Bakar Al-Muruzi, di antara Umar Abdul Aziz dan Muawiyah bin Abi Sufyan, siapakah yang lebih utama? Maka jawab Imam Ahmad, tidak ada syak dan sepakat ahli sunnah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan adalah lebih utama kerana beliau adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala dan salah seorang penulis wahyu Allah Azza wa Jalla. Nabi bagi dia, lantik dia sebagai penulis wahyu. Muawiyah bin Abu Sufyan pernah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imatu ya'muru bil la yazalu min ummati ummatun, kata Nabi Muhammad SAW, la yazalu min ummati ummatun, tidak akan hilang daripada umat ini satu golongan manusia daripada umat aku, qa'imatun bi amrillah, berdiri menegakkan hukum Allah, la yadurruhum man khalafahum, dan tidak ada sesiapa yang dapat memudaratkan mereka sekalipun orang-orang tersebut menyelisihi mereka, wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala zalik, dan tidak ada sesiapa di kalangan manusia boleh memudaratkan mereka dari kalangan orang-orang yang menghalang mereka dan menyelisihi mereka sehinggalah datang ketentuan Allah dan mereka berada dalam keadaan demikian, maknanya tetap istiqamah di atas kebenaran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah kepada hadis ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani syarah kepada Sahih Al-Bukhari, dia mengarang kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani daripada hadis Muawiyah ini, bahawa Nabi sebut, la yazalu min ummati ummatun qa'imatu bi amrillah la yadurruhum man qalafahum wala man qazalahum wala man qalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala zalik. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mereka ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan berada di sekitar Syam dan Baitul Maqdis. Satu tafsiran. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut dalam riwayat Tirmizi, la tazalu min ummati zahirin 'alal haqq hatta ya'ti amrullah. Tidak akan hilang daripada umat aku satu golongan yang sentiasa berada di atas kebenaran sehinggalah datang ketentuan Allah. Hadis yang sama tapi riwayat yang berbeza. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mereka ini wahum ahlu Syam, mereka ini orang yang berjihad di Syria, di Syam. Dan riwayat yang lain, mereka ini berada di Baitul Maqdis. Manakala Imam Al-Bukhari sendiri menterjemahkan hadis ini, dia kata wahum al-ulama, mereka ini adalah para ulama hadis. Wahum ahlul hadis, mereka ini adalah para ulama min ahlil hadis, di kalangan ahli hadis. Dan kata Imam An-Nawawi, boleh jadi yang dimasukkan daripada hadis Nabi SAW ini adalah orang yang pelbagai. Maknanya boleh jadi mereka ni ahli hadis, mereka ni para ulama, mereka ni para mujahidin, mereka ni orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW sehinggalah datangnya hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Jadi apa yang kita nak sebut ialah pada hari ini kita berdepan dengan fitnah akhir zaman. Dan apabila umat Islam sudah tenggelam dengan kesusahan yang pelbagai, dengan masalah ekonomi, dengan masalah perpecahan di kalangan manusia, dengan berlakunya pergaduhan di antara kaum dan sebagainya. Dan di mana negara-negara Islam kita melihat orang mempersendakan agama. Apabila manusia mula meninggalkan Islam sebagai salah satu cara hidup dan mengambil jalan hidup orang-orang kufar, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keadaan ini berlaku kerana kita telah meninggalkan ajaran Nabi SAW, isi dan sifatnya. Kita telah meninggalkan Al-Quran kecuali hanya pada bacaan tajwid, dan itu pun bukan semua orang boleh baca tajwid dengan betul. Dan kita telah meninggalkan isi kandungannya pula, iaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kita bukan saja tidak boleh membezakan hadis yang sahih dan hadis yang palsu, bercampur aduk dalam masyarakat kita. Bahkan kita tidak memahami hadis-hadis yang sahih pun kita tak baca keseluruhannya, kita tak baca habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ambil contoh para salaf. Para salaf, mereka di zaman mereka mana ada jabatan agama Islam? Tak ada jabatan agama Islam di zaman mereka. Di zaman mereka tidak ada jabatan hal ehwal Islam, tidak ada majlis agama Islam yang menjaga kebajikan masyarakat Islam macam mana zaman kita pada hari ini. Di sana kalau nak nikah kahwin, pergilah nikah. Saya menikah di Yaman. Isteri pertama saya orang Yaman, orang Arab. Saya pernah bernikah di Yaman, isteri pertama saya orang Arab. Tapi dah bercerai lah, dah berpisah. Qadarallah wa ma syafa'ah. Takdir Allah mengatasi segala-galanya. Saya bercerai dengan isteri pertama saya orang Arab. Tapi nak sebut bahawa pernikahan di negara Arab, misalnya di Yaman, bapa perempuan itu yang menikahkan dengan ada dua saksi, maka cukup. Tak perlu pergi ke pejabat agama mendaftar dan sebagainya, tak perlu. Tak ada siapa nak question. Kita ni suami yang sah kan minta surat nikah kan, tak ada siapa yang nak question. Di zaman Nabi pun begitu juga. Nabi pernah menikahkan seorang sahabat dalam masjid dengan begitu mudah. Tak ada siapa bertikai. Tapi pada hari ini, dengan adanya jabatan agama Islam, ada pusat zakat, tak saya sebutlah pusat zakat, dengan ada pusat zakat, dengan ada Baitul Mal dan sebagainya, pun tak mampu nak kutip 2.6 bilion mereka. Sajalah sebut. Dengan ada pusat zakat dan sebagainya, masih tak mampu nak menjaga kebajikan umat Islam. Kita ambil satu contoh dalam dakwah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, nak habis sebenarnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berjiran dengan satu orang lelaki Nasrani. Imam Hasan Al-Basri duduk rumah townhouse. Tahu townhouse? Townhouse ni rumah 2 tingkat. Macam kita sekarang rumah 2 tingkat. Atas rumah orang lain, bawah rumah orang lain. Di negara Arab pun selalu berlaku rumah macam ni. Rumah 2 tingkat. Dia panggil townhouse. Jadi atas tu rumah lelaki Nasrani. Imam Hasan Al-Basri duduk di bawah. Dia duduk di bawah. Dan dia berjiran dengan lelaki Nasrani ini selama 20 tahun. Dan lelaki Nasrani ini cukup menghormati Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Hasan Al-Basri menjaga hak-hak jiran dengan lelaki Nasrani. Sehinggalah satu hari, Imam Hasan Al-Basri jatuh sakit. Dia jatuh sakit. Bila dia jatuh sakit, lelaki ni, dah cek lah cerita ni dalam buku tu, tak ada? Tak ada cek. Bila ustaz cerita ni, dah sembok, cerita ustaz ni dalam kitab ni dah lah. Manakala kisah, tak ada lah cerita tu, tak ada. Saya gurau. Manakala Imam Hasan Al-Basri, kisah ni dalam Syiar Alamun Nubala. Bila manakala Imam Hasan Al-Basri, dia duduk di bawah, lelaki Nasrani itu duduk di tingkat atas. Bila mana Imam Hasan Al-Basri jatuh sakit, lelaki Nasrani ni dia datang ziarah Imam Hasan Al-Basri. Dia turun mai ziarah Imam Hasan Al-Basri. Bila dia masuk dalam rumah Imam Hasan Al-Basri, dia terkejut. Dia terkejut tuan-tuan sebab rupa-rupanya rumah dia yang duduk kat atas tu bocor. Rumah dia yang duduk kat atas tu bocor, dan air daripada tempat mandi dia rumah kat tingkat atas, Imam Hasan Al-Basri tingkat bawah. Jadi bahagian tempat dia membuang air dalam rumah dia kat tingkat atas tu bocor. Dan paip saluran air itu tak mengalir keluar dengan baik, sebaliknya menitik jatuh ke bawah dalam rumah Hasan Al-Basri di bawah. Dan betul-betul jatuh bersebelahan dengan tempat tidur Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri dia letak satu timba, satu baldi
menakung air kotor yang jatuh daripada bumbung atas, daripada apa, atap. Inilah daripada bumbung atas rumah dia, yang mana atas tu tempat tinggal orang Nasrani tersebut. Air kotor, air najis jatuh. Maka terkejut lelaki Nasrani ni, dia tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam Hasan, dah berapa lama dah rumah aku ni bocor, air kotor jatuh menimpa rumah kau? Masuk dalam bilik kau, masuk dalam ruang tempat tidur kau?" Jawab Hasan Al-Basri, "Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun." Maka terkejut lelaki Nasrani, dia kata, "Kenapa kau tak bagi tahu aku, tak mengadu dekat aku?" Maka jawab Imam Hasan Al-Basri, termasuk dalam hak-hak jiran yang diajar oleh Nabi SAW. La yu'minu ahadukum man la yukrim jaruh. Tak beriman seseorang daripada kamu selagi mana kamu belum memuliakan jiran kamu. Kata Imam Hasan Al-Basri, Nabi kami mengajar kami supaya memuliakan jiran. Maka aku tak ingin mengganggu engkau. Aku bersabar dengan najis yang jatuh daripada rumah kau, jatuh masuk dalam bilik. Aku tahan dengan timba, aku tahan. Tak ada masalah bagi aku nak bersabar dengan hal ini. 20 tahun dia bersabar dengan kejadian ini. Apa yang dibuat oleh jiran. Maka mendengar hal yang demikian, lelaki Nasrani ini menangis dan mengucapkan 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Masuk Islam. Tak perlu pusat dakwah, tak perlu yadim, tak perlu jakim. Cukup dengan akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh umat Islam yang berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi SAW. Betul tuan-tuan. Cukup kita berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan kisah yang sama disebut oleh rakan saya yang belajar di Eropah. Dia sebut, dia kata ada satu orang perempuan Mak Saleh masuk Islam. Sebab dia buat dry clean. Dry clean ni dobi lah, dia buat kedai dobi, perniagaan dobi di UK, United Kingdom. Dan di sana ada pelajar-pelajar Islam yang melanggan selalu dobi pakaian, basuh baju-baju kotor dekat dobi dia. Dan dia kata, sungguh berbeza pakaian orang Islam dengan pakaian orang Islam. Dia kata pakaian orang Islam, pakaian dalam dan sebagainya, baju kotor, sependa sebab kecil sebagainya, dia kata hak orang Islam ni selalu bersih. Maknanya bau dia tak seteruk pakaian kotor orang-orang yang bukan Islam. Sehingga dari sudut itu pun dia melihat kebersihan agama yang Islam ajak dan dia memeluk Islam. Dia tertarik kepada akhlak Islam. Ini tuan-tuan, ini hikmah dalam dakwah. Sebab tu kita tuan-tuan, kita nak sebut, nak ajak orang kepada Islam, kita kena tunjukkan contoh yang terbaik daripada hadis-hadis Nabi SAW. Tak perlu tuan, tak perlu kita nak berdebat, nak ada banyak jabatan-jabatan agama tapi tak berfungsi dalam berdakwah kepada masyarakat yang bukan Islam sebab gagal menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada mereka. Maka sebab itu akhir kata, sebelum saya menutup hadis kuliah saya bacakan sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, laisa mu'minu bit-ta'an. Kata Nabi, laisa mu'minu bit-ta'an wala la'an wala fahish wala badi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, laisa mu'min, bukanlah orang yang mukmin, bit-ta'an, orang yang suka ta'an orang, suka duduk tuduh orang lain. Ta'an ni maknanya suka menuduh-nuduh orang. Wala la'an, dan bukanlah pula seorang mukmin yang suka duk melaknat orang, duk mencela orang, mengutuk orang. Bukan. Wala fahish, dan bukanlah pula seorang mukmin yang suka bercakap kotor, fahish, bercakap kotor. Wala badi, dan bukan pula seorang yang suka bercakap badi, bercakap benda-benda lucah, benda-benda keji. Hadis rawahu Tirmizi wa hadis sahih. Saya rasa cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada malam ini dan moga-moga memberikan rahmat dan keberkatan kepada kita dan menjadikan kita sebagai mukmin yang berjaya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.